Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah kita sekali lagi dapat bersama dalam sesi pembelajaran Sains tahun 6 bersama saya, Cikgu Raja Dain. Baiklah murid-murid, untuk sesi kali ini kita akan bincangkan satu topik iaitu kepupusan haiwan dan tumbuhan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 78 hingga 88. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan video klip yang cikgu paparkan. Ini ialah sedutan dalam salah satu filem yang terkenal ya. Baiklah murid-murid, haiwan apa ini? Ya, ini ialah dinosaur. Haiwan prasejarah yang pernah wujud di muka bumi kita satu ketika dahulu. Cuba kamu bayangkan, sekiranya haiwan-haiwan raksasa ini masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Kamu rasa bolehkah manusia hidup dengan tenteram? Ya. Dengan adanya haiwan raksasa seperti itu, dah tentu manusia tidak boleh hidup dengan tenteram. Seperti yang digambarkan dalam filem tersebut. Oleh itu, kepupusan haiwan raksasa ini yang satu ketika dahulu menghuni planet bumi memberi laluan kepada permulaan bagi era ketamadunan manusia. Dengan kepupusan haiwan-haiwan raksasa ini, manusia boleh hidup dengan tenteram dan membina bandar-bandar, bangunan-bangunan tinggi ya. Baiklah murid-murid. Teori kepupusan dinosaur yang paling rasional ialah disebabkan oleh pelanggaran komet ataupun tahi bintang yang menghentam bumi satu ketika dahulu. Ini ialah gambaran saintis bagaimana peristiwa bumi dihentam oleh komet ya. Apa yang berlaku yang menyebabkan kepupusan secara menyeluruh haiwan-haiwan raksasa ini. Jadi dengan berlakunya peristiwa tersebut, maka haiwan-haiwan raksasa ini dipercayai pupus secara keseluruhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat haiwan yang diancam kepupusan. Gambar apa ni? Gajah ya. Kemudian kita ada orang hutan. Ini apa ni? Ini dugong, beruang panda, tapir. Apa tu? Penyu, badak sumbu, harimau. Jadi, bolehkah kamu berikan contoh haiwan lain yang diancam kepupusan? Sebenarnya ada banyak lagi haiwan-haiwan yang mengalami ataupun diancam kepupusan. Gambar-gambar yang cikgu paparkan ini adalah sebahagian daripadanya ya. Selain pada haiwan, tumbuhan juga diancam oleh kepupusan. Ini contohnya ialah pokok apa ni? Pokok Rafflesia ataupun bunga pakma. Yang ini ini periuk kera. Periuk kera ada macam-macam jenis. Kalau kita masih ingat satu ketika dahulu ada trend membuat lemang periuk kera. Ini juga merupakan salah satu aktiviti yang boleh mengancam ataupun boleh membawa kepada kepupusan periuk kera. Ini apa murid-murid? Ini ialah hutan paya bakau. Pokok bakau ya. Ini kawasan hutan. Kawasan hutan di negara kita contohnya banyak diteroka untuk aktiviti pembalakan. Dan ini boleh membawa kepada kepupusan pokok-pokok yang eksotik. Bolehkah kamu berikan contoh tumbuhan lain yang diancam kepupusan? Selain daripada gambar yang cikgu paparkan, ada banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang diancam kepupusan. Contohnya, tumbuhan-tumbuhan herba, tongkat ali, kacik patimah. Contoh lain kalau pokok-pokok hutan, pokok meranti, pokok gaharu. Itu semua adalah pokok-pokok yang diancam kepupusan. Sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Baiklah murid-murid, aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Ini contohnya, pembalakan secara besar-besaran dan juga pembalakan haram. Itu ia boleh membawa kepada kepupusan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Ini aktiviti pemburuan haram. Harimau merupakan haiwan yang dilindungi dan ia adalah spesies yang terancam. Jadi kita tak boleh suka-suka untuk tangkap, untuk
bunuh harimau ya. Kemudian ini dia. Apa tu? Sumbu ataupun tanduk pada hidung badak sumbu. Aktiviti pemburuan haram ni untuk mendapatkan sumbu daripada badak boleh membawa kepada kepupusan badak sumbu. Ini adalah gambar tumpahan minyak di lautan. Bila minyak ataupun kapal tangki yang memindahkan minyak mengalami kebocoran di laut, minyak akan mengalir ke laut dan akan menyebabkan hidupan-hidupan laut mengalami kepupusan ya. Seterusnya pencemaran sungai. Sampah sarak dibuang secara berluasa di sungai. Sampah sarak tu kalau kita buang di sungai dia takkan hilang. Sebaliknya dia akan mengalir dan tersekat, akan menyebabkan pencemaran sungai dan membawa kepada kepupusan hidupan-hidupan akuatik di dalam sungai. Baiklah murid-murid. Pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemeliharaan? Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Jadi macam mana kita nak mengekalkan keadaan haiwan dan tumbuhan tersebut? Yang pertama, menguatkuasakan undang-undang. Kalau ada pemburuan haram, pembalakan haram, terus kerajaan perlu terus tangkap dan cegah ya. Kemudian kita mewartakan hutan simpan. Di negara kita ada banyak hutan simpan yang diwartakan. Jadi kawasan hutan simpan ni tidak boleh diteroka dan tidak boleh dijalankan apa-apa aktiviti-aktiviti komersial. Elakkan membeli produk yang dibuat daripada spesies terancam. Contohnya tali pinggang yang dibuat daripada kulit buaya. Buaya spesies terancam ya. Ataupun kasut dibuat daripada kulit ular. Ada ya, daripada kulit ular. Kemudian produk-produk yang berasaskan pada bulu-bulu haiwan yang terancam. Kulit harimau kita elakkan membeli produk-produk tersebut ataupun barang-barang hiasan tersebut. Seterusnya menebang pokok terpilih sahaja. Jadi aktiviti-aktiviti pembalakan yang dibenarkan oleh kerajaan hanya kepada pokok-pokok tertentu. Bukannya gondol terus hutan. Semua pokok kecil besar semua ditebang. Tidak ya. Kita menjalankan penebangan pada pokok-pokok yang terpilih saja. Jadi itu dia cara-cara ataupun kaedah untuk mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Seterusnya kita tengok pemeliharaan. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Kita pulihkan kembali keadaan haiwan tersebut kepada keadaan asal. Bilangan haiwan yang sepatutnya, contohnya harimau, bilangannya sepatutnya 100. Kemudian dia menyusut kepada 20, 15. Jadi kita pulihkan kembali keadaan dia. Kita galakkan pembiakan harimau supaya bilangannya pulih seperti sedia kala. Okey. Contohnya, ini kerajaan menubuhkan ataupun mewujudkan pusat konservasi dan penerangan penyu di Cerating. Kemudian pusat rehabilitasi orang hutan di Sepilo. Pusat konservasi gajah di Kuala Gandah. Dan pusat rehabilitasi orang hutan di Semengguk, Sarawak. Jadi kewujudan pusat-pusat seperti ini boleh membantu kerajaan atau membantu organisasi-organisasi tertentu untuk menjalankan proses ataupun aktiviti pemeliharaan terhadap haiwan-haiwan terancam. Apa lagi pusat-pusat konservasi yang wujud di negara kita? Contohnya pusat pemeliharaan tuntung di Perak. Pusat pemeliharaan paya bakau di Matang, Perak. Ada banyak ya, selain daripada haiwan, tumbuh-tumbuhan pun ada juga pusat konservasinya. Jadi ini 4 ini adalah contoh yang cikgu tunjukkan untuk pengetahuan kamu semua. Baiklah murid-murid. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita, ada tugasan yang perlu kamu semua selesaikan. Okey, yang pertama, sila buka buku latihan topikal muka surat 28, 29 dan 30. Okey, buat latihan muka surat 28, 29 dan 30. Setelah siap, seperti biasa, sila hantar gambar ke WhatsApp peribadi cikgu untuk cikgu rekodkan. Okey. Sila hantar ke WhatsApp peribadi cikgu untuk cikgu rekodkan.
Okey, baiklah murid-murid. Sampai di sini saja sesi pembelajaran kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang lain. Sekian, terima kasih.